3:17 petang. Telefon saya bergetar perlahan. Satu mesej masuk tanpa sebarang emoji, hanya beberapa baris ayat dan saya kaku. Sebab nama yang muncul dalam skrin itu adalah seseorang yang saya, sejujurnya, tidak pernah bersedia untuk lepaskan dengan cara begini. Saya masih ingat saat itu dengan jelas. Seolah-olah masa berhenti bergerak walaupun di luar sana, dunia terus berjalan seperti biasa. Dan menurut beberapa sumber, berita itu mula tersebar dengan cepat dalam kalangan rakan industri. Tetapi pada waktu itu, bagi saya, ia bukan sekadar berita, ya, ia adalah satu rasa kosong yang tiba-tiba muncul tanpa amaran. Saya cuba membaca semula mesej itu, berharap mungkin saya tersilap, faham, mungkin hanya kabar angin. Kerana banyak kali kita dengar sesuatu yang dikatakan benar, tetapi akhirnya tidak tepat. Namun kali ini, banyak yang mengatakan perkara yang sama dan hati saya mula berdegup dengan cara yang sukar dijelaskan. Nama itu Jalil Hamid, seorang legenda yang tidak hanya berdiri di hadapan kamera, tetapi juga di belakang banyak momen yang membentuk kami semua. Dan saya, Azli Senario, hanya mampu duduk, memandang kosong ke arah dinding, cuba menerima sesuatu yang menurut banyak orang memang telah berlaku, walaupun sebahagian diri saya masih menolak untuk percaya sepenuhnya. Saya teringat kembali awal tahun 2000-an, ketika kami di Senario sibuk dengan penggambaran sitkom, tekanan kerja, skrip yang kadang-kadang berubah saat akhir, emosi yang naik turun, dan dalam semua kekalutan itu, beliau sering muncul, bukan dengan suara yang kuat, tetapi dengan kehadiran yang tenang. Banyak orang percaya bahawa nasihat beliau adalah antara sebab kami mampu bertahan dalam industri yang penuh cabaran ini. Saya masih ingat bagaimana beliau duduk di sudut set, memerhati, kemudian memanggil saya perlahan, memberi teguran yang tidak pernah menjatuhkan, hanya membina. "Jangan kejar lawak, biar lawak datang pada kamu," katanya. Satu ayat yang pada waktu itu kedengaran sederhana, tetapi kini terasa seperti sesuatu yang sangat dalam. Menurut beberapa rakan lain, beliau juga melakukan perkara yang sama kepada mereka. Seolah-olah beliau melihat potensi yang kami sendiri belum nampak. Dan sekarang, apabila saya dengar bahawa jasad beliau, menurut yang dimaklumkan oleh anaknya, Afiqah Jalil, akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam USJ 21 selepas solat asar, hati saya menjadi semakin berat. Bukan kerana saya ingin mengesahkan sesuatu yang saya sendiri belum mampu terima sepenuhnya, tetapi kerana bayangan saat perpisahan itu terasa terlalu dekat, terlalu nyata. Saya terbayang suasana petang nanti, orang ramai berpakaian hitam, doa yang dibacakan perlahan, sish angin yang bergerak seolah-olah membawa bersama kenangan lama. Dan di tengah semua itu, nama beliau akan disebut, bukan lagi sebagai seseorang yang akan kembali ke set esok hari, tetapi sebagai satu memori yang akan terus hidup dalam cerita-cerita kami. Dan saya duduk di sini, masih memegang telefon yang sama. Mesej itu masih terbuka, tidak dipadam. Seolah-olah jika saya tidak menutupnya, masa juga tidak akan bergerak ke hadapan. Dan di satu sudut fikiran saya, ada suara kecil yang berbisik. Ya mungkin semua ini hanya salah faham. Mungkin masih ada sesuatu yang belum diketahui. Kerana dalam dunia ini, banyak perkara yang dikatakan pasti, sebenarnya masih kabur. Dan saya masih di antara percaya dan tidak bersedia untuk percaya. Dan pada saat itu, saya masih belum bergerak. Jari saya hanya berhenti di atas skrin. Tidak menekan apa-apa, tidak menutup mesej itu, tidak juga membalas. Seolah-olah tubuh saya tidak menerima arahan daripada fikiran. Menurut beberapa sumber, ketika seseorang menerima berita yang terlalu mengejutkan, si tubuh akan mengambil masa untuk memahami, dan mungkin itulah yang sedang berlaku kepada saya.
Bukan sedih, belum, tetapi kosong, satu ruang yang tiba-tiba terbuka di dalam dada, tanpa bunyi, tanpa reaksi, hanya diam yang tidak semula jadi. Telefon di tangan saya tiba-tiba terasa berat. Walaupun saya tahu itu tidak masuk akal, skrin masih menyala, memaparkan nama yang sama, ayat yang sama. Tetapi mata saya seperti tidak lagi membaca, hanya memandang, tanpa benar-benar memahami. Dan beberapa saat kemudian, skrin itu perlahan-lahan malap, kemudian gelap, seolah-olah ia sendiri penat menunggu saya memberi reaksi. Tangan saya mula bergetar sedikit, bukan kuat, tetapi cukup untuk membuat saya sadar bahwa sesuatu sedang berubah dalam diri saya. Saya cuba menarik nafas, tetapi udara terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Menurut beberapa orang, inilah saat di mana emosi cuba masuk. Tetapi belum menemui jalan keluar, dan saya masih duduk di situ, tidak menangis, tidak bercakap, hanya membiarkan masa berlalu tanpa arah. Di luar, Ciudik Kuituad masih berjalan seperti biasa. Kenderaan lalu lalang, suara orang bercakap, tetapi semuanya kedengaran jauh, terlalu jauh, seperti saya berada di tempat lain. Telepon itu tiba-tiba menyala semula. Satu panggilan masuk. Nama yang saya kenal, mungkin salah seorang rakan, mungkin seseorang yang juga baru menerima berita yang sama. Deringan itu tidak kuat, tetapi cukup untuk memecahkan kesunyian yang ganjil itu. Saya hanya melihatnya, tidak menjawab, bukan kerana tidak mahu, tetapi kerana saya tidak tahu apa yang harus dikatakan. Banyak orang percaya bahwa dalam saat seperti ini, kata-kata menjadi sesuatu yang sukar dicari. Dan saya hanya membiarkan panggilan itu berdering sekali, dua kali, sehingga akhirnya terhenti dengan sendirinya, meninggalkan satu notifikasi kecil di skrin. Yang saya juga tidak buka, mesej lain mula masuk satu demi satu. Tetapi saya tidak membaca semuanya. Hanya melihat jumlahnya bertambah, seperti sesuatu yang sedang mengesahkan apa yang saya cuba elakkan. Menurut beberapa sumber, berita seperti ini akan tersebar dengan cepat, dan setiap mesej yang masuk seolah-olah membawa berat yang sama. Tetapi saya tidak bersedia untuk memikulnya. Belum lagi, jari saya menyentuh skrin. Sekali lagi, cuba menatal, tetapi berhenti di tengah. Tidak sampai ke hujung mesej pertama. Seolah-olah ada satu garis yang saya tidak mampu lepasi. Kerana di sebalik garis itu, mungkin ada kepastian. Dan saya masih berada di sini, di ruang yang tidak pasti. Dan dalam diam yang panjang itu, saya sedar sesuatu. Bukan tentang apa yang telah berlaku, tetapi tentang bagaimana sunyi boleh menjadi terlalu kuat, terlalu menekan, sehingga setiap detik terasa lebih panjang daripada biasa. Dan saya masih duduk di situ, telefon di tangan, skrin yang sekali lagi menyala, kemudian perlahan-lahan padam, tanpa saya melakukan apa-apa, seolah-olah masa sendiri sedang bernafas, perlahan, berat, dan tidak menunggu saya untuk memahami. Dan dalam keadaan yang masih belum benar-benar sedar itu, wajahnya mula muncul perlahan dalam ingatan saya, bukan sebagai seorang tokoh besar yang dikenali ramai, tetapi sebagai seseorang yang pernah duduk tidak jauh dari saya, diam, memerhati, dan hanya bersuara ketika perlu. Jalil Hamid, bagi banyak orang, nama itu cukup untuk menggambarkan seorang legenda, seseorang yang, menurut beberapa sumber, telah memberi sumbangan besar kepada dunia hiburan tanah air. Tetapi bagi saya, beliau tidak pernah terasa seperti satu nama besar. Beliau adalah kehadiran yang tenang, hampir tidak disedari. Tetapi apabila tiada, baru terasa kekosongannya. Saya masih ingat satu petang di set, suasana agak bising,
Semua orang bercakap, masing-masing cuba menyelesaikan bahagian mereka, dan beliau hanya duduk di satu sudut, tidak menyampuk, tidak juga menarik perhatian. Tetapi, entah bagaimana, semua orang tahu beliau ada di situ. Dan apabila beliau akhirnya bersuara, semuanya tiba-tiba senyap. Bukan kerana dipaksa, tetapi kerana setiap kata yang keluar seolah-olah mempunyai beratnya sendiri. Banyak orang percaya bahawa beliau tidak perlu meninggikan suara untuk didengari. Kerana ketenangan beliau sendiri sudah cukup membuat orang lain berhenti. Jangan terlalu cepat, katanya kepada saya suatu ketika dulu. Ayat yang pendek, tetapi pada waktu itu saya tidak benar-benar faham. Hanya mengangguk. Kembali kepada kerja. Namun menurut beberapa rakan lain, beliau sering memberikan nasihat seperti itu. Bukan dalam bentuk ceramah panjang, tetapi dalam potongan ayat yang ringkas. Seolah-olah beliau tahu bahawa yang penting bukan banyaknya kata, tetapi tepatnya makna. Dan sekarang, apabila saya cuba mengingatinya semula, ayat itu terasa lebih dalam daripada sebelumnya. Ada juga yang mengatakan, beliau adalah orang di belakang banyak keputusan penting, bukan yang berdiri di depan kamera untuk menerima pujian, tetapi yang membantu mengarahkan dari belakang. Secara senyap, tanpa perlu disebut namanya, saya sendiri tidak pernah bertanya. Kerana beliau bukan jenis yang akan menceritakan peranannya, beliau lebih suka membiarkan hasil kerja itu bercakap sendiri. Dan mungkin itulah yang membuatkan ramai orang mengenali beliau, tetapi tidak benar-benar memahami siapa beliau sebenarnya. Saya teringat satu malam. Selepas penggambaran yang panjang, semua orang sudah mula pulang, tetapi beliau masih berada di set, duduk seorang diri, melihat skrip yang sudah hampir selesai. Saya mendekatinya tanpa tahu kenapa, dan beliau hanya tersenyum sedikit. Tidak berkata apa-apa pada awalnya, hanya mengangguk, seperti memahami sesuatu yang saya sendiri belum sempat luahkan. Saat itu, saya sedar, beliau bukan sekadar seorang pelakon, bukan sekadar seseorang yang dikenali, tetapi seseorang yang menurut banyak orang menyimpan lebih banyak daripada apa yang ditunjukkan. Dan sekarang, apabila nama itu muncul semula di skrin telefon saya tadi, semua kenangan itu datang serentak, tanpa susunan, tanpa amaran, seolah-olah setiap detik kecil yang pernah saya abaikan dahulu, kini meminta untuk diingat kembali. Dan saya masih di sini, cuba menyusun semula siapa beliau dalam ingatan saya. Bukan sebagai legenda, tetapi sebagai seseorang yang pernah duduk tidak jauh dari saya, diam, tetapi sentiasa ada. YD, Kuan, entah bagaimana, ingatan saya mula menarik saya ke belakang, ke satu masa yang terasa jauh, tetapi pada saat ini, begitu dekat, awal tahun 2000-an, ketika kami di senario masih mencari bentuk kami sendiri, masih cuba memahami rentak industri, dan setiap hari di set terasa panjang, bukan kerana jam, tetapi kerana tekanan yang tidak pernah benar-benar hilang. Kami menjalani penggambaran untuk sebuah filem komedi situasi, satu projek yang, menurut beberapa orang, menjadi titik penting dalam perjalanan kami. Walaupun pada waktu itu, kami sendiri tidak benar-benar tahu arah yang sedang kami tuju. Hari-hari bermula awal, kadang-kadang sebelum matahari naik sepenuhnya, dan berakhir ketika badan sudah terlalu letih untuk berfikir, skrip sering berubah, adegan perlu diulang, gelak ketawa di depan kamera, tetapi di belakangnya, ada keletihan yang tidak semua orang nampak. Banyak orang percaya bahawa kami kelihatan yakin, tetapi hakikatnya, kami masih belajar. Masih melakukan kesilapan, masih cuba menutup rasa tidak pasti dengan jenaka. Dan dalam semua kekacauan itu, ada satu figura yang muncul tanpa banyak bunyi, Jalil Hamid,
Beliau tidak pernah masuk dengan cara yang mencuri perhatian. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada perubahan drastik dalam suasana. Tetapi entah bagaimana, kehadiran beliau mula terasa, seperti sesuatu yang perlahan-lahan mengisi ruang kosong yang kami sendiri tidak sedar wujud. Menurut beberapa rakan, beliau sering datang lebih awal daripada yang lain. Duduk dengan skrip atau hanya memerhati. Tidak mengganggu. Tidak juga cuba mengawal. Tetapi apabila sesuatu tidak berjalan seperti sepatutnya, beliau akan mendekat dan memberi satu ayat, satu cadangan yang kadang-kadang terasa terlalu mudah, tetapi entah bagaimana, menyelesaikan banyak perkara. Saya masih ingat satu hari, kami mengulang satu adegan berkali-kali, timing tidak kena, punchline tidak menjadi, dan suasana mula tegang. Ada yang diam, ada yang cuba bergurau untuk menutup rasa tidak selesa, dan saya mula rasa seperti gagal, walaupun tidak ada sesiapa yang mengatakannya secara langsung, dan ketika itu, beliau berjalan perlahan ke arah saya, tidak tergesa-gesa, tidak juga menunjukkan bahawa sesuatu yang besar sedang berlaku, hanya berdiri di sebelah, memandang set, kemudian berkata dengan suara yang hampir tidak kuat, "Cuba dengar, bukan bercakap." Satu ayat yang pada waktu itu terasa pelik. Tetapi, menurut banyak orang, itulah cara beliau, tidak memberi jawapan secara langsung, tetapi membuka ruang untuk kita mencari sendiri, dan selepas itu, sesuatu berubah, bukan serta-merta. Tetapi cukup untuk membuat kami bernafas semula. Adegan itu akhirnya berjaya, bukan kerana kami tiba-tiba menjadi lebih hebat, tetapi kerana kami mula faham apa yang kami lakukan, sedikit demi sedikit, dan saya tidak pernah benar-benar mengucapkan terima kasih secara langsung kepada beliau, kerana pada waktu itu, saya fikir masih ada masa, masih ada hari esok di set, masih ada peluang untuk belajar lagi. Sekarang, apabila saya duduk di sini, dengan telefon yang masih menyimpan mesej tadi, semua detik itu datang kembali. Bukan sebagai kenangan yang indah semata-mata, tetapi sebagai sesuatu yang terasa belum selesai. Seolah-olah ada perbualan yang tertinggal, ada nasihat yang belum sempat difahami sepenuhnya, dan dalam aliran masa yang terus bergerak ke hadapan ini, saya masih terperangkap seketika di awal 2000-an itu, di set yang panas, dengan lampu yang terlalu terang, dengan kami yang masih muda, masih keliru, dan beliau masih di sana, berdiri tidak jauh, diam, tetapi sentiasa cukup dekat untuk membimbing, dan mungkin itulah yang paling saya ingat sekarang, bukan adegan, bukan skrip, tetapi kata-kata kecil yang beliau tinggalkan, yang pada waktu itu kami dengar, tetapi tidak benar-benar simpan. Jalil Hamid tidak pernah memberi nasihat dalam bentuk yang besar, tidak pernah berdiri di tengah set dan bercakap panjang, tetapi beliau akan muncul pada saat yang tidak dijangka dan meninggalkan 1-2 ayat yang kelihatan biasa, hampir terlalu biasa, sehingga kami sendiri tidak sedar nilainya. Saya masih ingat, satu hari, saya cuba terlalu keras untuk membuat satu adegan menjadi lucu. Suara saya naik, pergerakan saya berlebihan, berharap penonton akan ketawa, dan selepas cut, beliau hanya mendekat, tidak memandang lama, hanya berkata perlahan, "Jangan paksa orang ketawa, biar mereka jumpa diri kamu dulu." Saya hanya diam, mengangguk, seperti faham, tetapi sebenarnya tidak. Menurut beberapa rakan lain, mereka juga pernah menerima ayat-ayat seperti itu, pendek, ringkas, tetapi sukar. Difahami pada saat pertama, ada satu lagi, ketika kami semua bercakap serentak. Cuba menjadi yang paling menonjol dalam satu adegan berkumpulan, beliau hanya berkata, "Kalau semua mahu didengar, siapa yang akan mendengar?" Dan kami ketawa kecil, menganggapnya sebagai gurauan. Tetapi menurut beberapa orang, itulah sebenarnya teguran,
tentang bagaimana kami terlalu sibuk mahu muncul, sehingga lupa tentang keseimbangan, dan pada waktu itu, kami tidak benar-benar mengambilnya sebagai sesuatu yang serius. Dan yang paling saya ingat, satu malam lewat, ketika semua orang sudah keletihan, beliau duduk di sebelah saya, melihat kami mengulang satu babak yang sama berkali-kali, dan beliau hanya berkata, "Hati dulu, baru suara ikut." Satu ayat yang pada waktu itu, saya anggap sekadar kata-kata untuk menenangkan. Tetapi sekarang, apabila saya ulang semula dalam fikiran, ia terasa seperti sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak hanya tentang lakonan, tetapi tentang menjadi manusia. Banyak orang percaya bahwa nasihat beliau adalah antara perkara yang membentuk kami. Tetapi yang peliknya, hampir tidak ada yang benar-benar menulisnya. Tidak ada rakaman, tidak ada nota, semuanya hanya wujud dalam ingatan, yang kadang-kadang kabur, kadang-kadang hilang. Dan mungkin itulah sebabnya, pada waktu itu, kami tidak pernah berhenti untuk benar-benar memahami, kerana kami fikir, ia akan sentiasa ada. Beliau akan sentiasa ada untuk mengulangnya semula, tetapi sekarang, apabila saya cuba mengingat satu persatu, saya sedar, banyak yang saya tidak ingat sepenuhnya, hanya serpihan, hanya potongan ayat yang datang dan pergi, seolah-olah cuba mengingatkan saya tentang sesuatu yang pernah saya abaikan, dan dalam semua itu, satu perkara menjadi jelas. Bukan kerana saya akhirnya faham semuanya, tetapi kerana saya mula rasa kehilangan sesuatu yang dulu saya anggap biasa. Dan mungkin nilai sebenar kata-kata itu bukan pada saat ia diucapkan, tetapi pada saat kita menyedari, kita tidak lagi boleh mendengarnya secara langsung. Seakan Tawadin tulisan lain, sudah menyusun semula semua kenangan itu. Saya mula sedar, ia bukan hanya tentang saya, bukan hanya tentang apa yang saya rasa atau apa yang saya ingat, kerana menurut beberapa sumber dalam kalangan kru dan pelakon ketika itu, kehadiran Jalil Hamid sebenarnya menyentuh lebih ramai daripada yang kelihatan. Cuma caranya terlalu senyap, terlalu halus, sehingga ramai tidak menyedarinya pada saat ia berlaku. Saya pernah terdengar satu perbualan di belakang set, bukan tentang skrip, bukan tentang adegan, tetapi tentang beliau. Seorang rakan produksi berkata perlahan, "Kalau dia ada, semua jadi lebih mudah." Dan pada waktu itu, saya tidak benar-benar faham maksudnya, kerana bagi saya, semuanya tetap terasa sukar, tetap penuh tekanan. Tetapi kini, apabila saya melihat ke belakang, mungkin yang dimaksudkan itu bukan tentang kerja menjadi ringan, tetapi tentang suasana menjadi lebih tenang. Banyak orang percaya bahawa beliau adalah jenis yang tidak mengajar secara langsung. Tidak pernah mengatakan, ini betul, ini salah. Tetapi menurut beberapa orang yang pernah bekerja rapat dengannya, beliau lebih suka membiarkan seseorang membuat kesilapan, kemudian hanya masuk pada saat yang tepat, dengan satu ayat yang cukup untuk mengubah arah. Ada yang mengatakan, beliau pernah membiarkan satu adegan berjalan hampir gagal, hanya untuk memastikan kami sendiri sedar di mana silapnya, sebelum beliau berkata sesuatu yang sangat ringkas, tetapi tepat. Di kalangan senario sendiri, saya bukan satu-satunya yang menerima kesan itu. Ada rakan yang pernah bercerita bahawa beliau pernah menegur dengan cara yang sangat lembut, tanpa menyentuh ego, tanpa membuat seseorang rasa kecil. Dia tak pernah buat kita rasa salah, tapi entah macam mana, kita sendiri rasa nak jadi lebih baik. Kata seorang daripada kami suatu ketika dulu, dan ramai yang mengangguk, bukan kerana mahu bersetuju, tetapi kerana mereka pernah merasainya sendiri. Menurut beberapa kru belakang tabir, beliau juga sering mengambil masa untuk berbual dengan mereka. Bukan hanya pelakon, tetapi semua orang, dari yang memegang kamera hingga yang mengurus set
seolah-olah bagi beliau setiap peranan mempunyai nilai yang sama dan mungkin itulah yang membuatkan ramai menghormatinya. Bukan hanya kerana apa yang dilihat di depan kamera, tetapi kerana cara beliau melihat orang lain. Ada juga yang mengatakan beliau seperti guru tanpa kelas. Tidak ada jadual, tidak ada sesi rasmi, tetapi pelajaran tetap berlaku. Di antara masa menunggu, di antara dua penggambaran, di antara keletihan yang tidak terucap. Dan mungkin kerana itu, ramai tidak sedar bahawa mereka sedang belajar. Kerana ia tidak pernah terasa seperti diajar. Dan sekarang, apabila saya dengar kembali suara-suara itu, cerita-cerita kecil yang dulunya hanya lalu begitu sahaja, saya mula faham beliau bukan hanya hadir dalam 1-2 detik, tetapi tersebar dalam banyak sudut, dalam banyak orang, dalam banyak perubahan kecil yang tidak pernah dicatat. Dan mungkin itulah sebabnya, apabila berita ini sampai kepada kami, ia tidak terasa seperti kehilangan satu individu sahaja, tetapi sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang sukar untuk dijelaskan, kerana ia dan hidup dalam terlalu banyak kenangan, terlalu banyak orang, dan terlalu banyak ruang yang selama ini kami anggap biasa, tetapi sebenarnya tidak pernah kosong. Dan akhirnya, realiti itu mula datang, bukan dalam bentuk emosi yang meledak, tetapi sebagai satu lapisan yang perlahan-lahan menutup semua kemungkinan lain. Menurut beberapa sumber yang semakin konsisten, berita itu dikatakan telah disahkan, bukan lagi sekadar mesej yang tidak lengkap, bukan lagi sekadar bisikan di belakang set, tetapi sesuatu yang kini disebut dengan nada yang lebih tenang, lebih pasti. Walaupun hati saya sendiri masih belum benar-benar bersedia, nama itu sekali lagi muncul. Kali ini bukan di skrin telefon saya sahaja, tetapi di banyak tempat, di perbualan orang, di mesej yang terus masuk tanpa henti dan yang paling membuat saya terdiam. Apabila menurut makluman yang tersebar, anak beliau, Afiqah Jalil, telah menyampaikan sendiri khabar tersebut. Satu pengumuman yang, menurut banyak orang, menjadi titik di mana semua orang mula berhenti berharap bahawa ini hanyalah salah faham. Saya membaca semula, perlahan, cuba memahami setiap ayat, tetapi masih dengan jarak, seolah-olah saya hanya melihat, bukan merasai sepenuhnya. Banyak orang percaya bahawa apabila sesuatu berita datang daripada keluarga sendiri, ia membawa satu bentuk kepastian. Walaupun kita sendiri belum bersedia untuk menerimanya, dan pada saat itu, saya hanya mampu duduk, memandang ke arah skrin. Tanpa kata, tidak ada penjelasan panjang, tidak ada butiran yang terperinci, hanya makluman yang ringkas. Cukup untuk memberitahu bahawa beliau, Jalil Hamid, dikatakan telah pergi. Dan menurut beberapa sumber, jenazah beliau akan dibawa ke tanah perkuburan Islam USJ 21 selepas solat asar. Satu maklumat yang terasa sangat nyata, sangat dekat, seolah-olah masa tidak lagi memberi ruang untuk menangguhkan perpisahan ini. Saya cuba mencari sesuatu untuk dipegang. Mungkin satu ayat yang boleh menenangkan. Mungkin satu penjelasan yang boleh membuat semuanya terasa lebih masuk akal. Tetapi tidak ada dan mungkin memang tidak perlu ada. Kerana menurut banyak orang, tidak semua perkara dalam hidup datang dengan jawapan yang lengkap. Ada yang hanya datang dan terus mengubah sesuatu dalam diri kita, tanpa memberi masa untuk bersedia, dan dalam diam itu, saya sedar, apa yang sebelum ini terasa jauh, kini sudah berada di hadapan, bukan lagi kenangan, bukan lagi cerita lama di set, tetapi satu kenyataan yang perlahan-lahan mengambil tempatnya. Walaupun saya sendiri masih duduk di sini, dengan perasaan yang belum sepenuhnya jatuh, belum sepenuhnya menerima, hanya berada di antara dua keadaan
di mana dunia luar sudah bergerak ke hadapan. Tetapi sebahagian diri saya masih tertinggal di saat telefon itu bergetar dan mesej itu pertama kali muncul, dan perlahan-lahan. Bayangan tentang petang itu mula terbentuk dalam fikiran saya, bukan sebagai sesuatu yang dramatik, tetapi sebagai satu perjalanan yang tenang, yang, menurut beberapa sumber, akan berakhir di tanah perkuburan Islam, USJ 21. Selepas solat asar, satu waktu yang biasanya sederhana, tetapi pada hari itu terasa berbeza, lebih sunyi, lebih dalam, seolah-olah setiap detik bergerak dengan lebih perlahan daripada biasa. Orang mula datang. Tidak terlalu ramai pada awalnya, tetapi cukup untuk menunjukkan bahawa beliau tidak pernah benar-benar bersendirian. Wajah-wajah yang saya kenal, dan ada juga yang tidak, berdiri dalam diam, saling mengangguk, tidak banyak kata. Kerana banyak orang percaya bahawa dalam saat seperti ini, kehadiran lebih bermakna daripada percakapan. Ada yang memandang ke tanah, ada yang melihat jauh ke hadapan, seolah-olah masing-masing sedang menyusun kenangan sendiri. Angin petang bergerak perlahan, membawa bau tanah yang masih segar dan langkah kaki yang berhati-hati tidak tergesa-gesa. Seperti semua orang memahami bahawa ini bukan sesuatu yang perlu dipercepatkan. Menurut beberapa orang yang berada di situ, suasananya tidak bising, tidak juga terlalu sepi, tetapi cukup untuk membuat setiap bunyi kecil terasa jelas, suara kain yang bergerak, nafas yang ditarik perlahan, dan doa yang dibacakan dengan nada yang hampir tidak kedengaran. Saya berdiri sedikit ke belakang, tidak terlalu dekat, tetapi cukup untuk melihat, cuba menangkap setiap detik, walaupun saya tahu banyak yang akan hilang apabila masa berlalu, dan di antara orang ramai itu, saya teringat kembali bagaimana beliau pernah berada di tengah kami. Bukan sebagai pusat perhatian, tetapi sebagai sesuatu yang sentiasa ada, dan sekarang, menurut banyak orang, perjalanan itu dikatakan sedang sampai ke penghujungnya. Tidak ada tangisan yang kuat, tidak ada reaksi yang berlebihan, hanya kesunyian yang terasa penuh. Seolah-olah semua orang memahami sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Dan dalam suasana itu, saya sedar, ini bukan sekadar tentang perpisahan, tetapi tentang satu perjalanan yang perlahan-lahan ditutup, dengan cara yang sederhana, tanpa banyak kata, tetapi cukup untuk meninggalkan kesan yang tidak mudah hilang. Dan ketika matahari mula bergerak sedikit demi sedikit ke arah petang yang lebih dalam, bayang-bayang menjadi lebih panjang. Dan orang-orang di sekeliling masih berdiri, masih diam, seolah-olah masa sendiri memberi ruang, bukan untuk melupakan, tetapi untuk membiarkan semuanya benar-benar berlaku, tanpa tergesa-gesa, tanpa perlu dipercepatkan. Dan saya masih di situ, melihat, tanpa benar-benar tahu, pada titik mana, saya akan mula menerima sepenuhnya. Atau mungkin, tidak pernah sepenuhnya, dan mungkin disitulah. Semuanya mula terasa terlalu jelas. Bukan tentang apa yang telah berlaku, tetapi tentang apa yang tidak sempat berlaku. Saya berdiri di antara orang ramai itu, dan tiba-tiba satu perasaan datang, perlahan pada awalnya, kemudian semakin kuat, seolah-olah sesuatu di dalam diri saya akhirnya pecah. Bukan tangisan, belum, tetapi satu kesadaran yang menurut banyak orang sering datang terlalu lewat. Saya teringat satu mesej yang pernah saya taib, tetapi tidak pernah dihantar. Hanya beberapa ayat, ringkas, "Abang, nanti kalau ada masa, saya nak tanya sesuatu." Dan mesej itu masih ada, tersimpan, tidak dipadam, tidak juga dihantar. Seolah-olah menunggu satu saat yang saya sendiri tidak pernah tentukan. Dan sekarang,
Saya hanya mampu melihatnya semula, membaca ayat yang sama. Dan menurut beberapa sumber yang saya sendiri tidak pasti dari mana datangnya, inilah antara perkara yang paling berat untuk diterima, bukan kehilangan itu sendiri, tetapi semua yang tidak sempat dilakukan sebelum kehilangan itu berlaku. Ada juga satu perbualan yang tidak pernah berlaku, satu janji kecil. Nanti kita duduk lama sikit, sembang betul-betul. Saya ingat saya pernah berkata begitu, mungkin selepas satu hari penggambaran, mungkin dalam keadaan penat, tetapi penuh niat. Dan beliau hanya tersenyum, mengangguk sedikit, seperti biasa, tanpa mendesak, tanpa mengingatkan, seolah-olah masa sentiasa ada, dan saya percaya perkara yang sama. Banyak orang percaya bahawa kita selalu fikir masih ada esok, masih ada ruang untuk memperbaiki, untuk bertanya, untuk mengucapkan sesuatu yang kita tangguhkan. Dan saya juga begitu. Saya fikir masih ada masa untuk kembali, untuk duduk di sebelah beliau, untuk mendengar lagi satu dua ayat yang mungkin saya tidak faham sekarang, tetapi akan saya faham kemudian. Tetapi kemudian itu, menurut banyak orang, tidak selalu datang, dan di tengah suasana petang yang semakin sunyi itu, saya mula sedar. Bukan sahaja saya kehilangan seseorang, tetapi saya juga kehilangan semua peluang yang pernah saya abaikan, semua soalan yang tidak pernah saya tanya, semua kata yang saya simpan terlalu lama, dan perasaan itu datang tanpa amaran, lebih berat daripada apa yang saya jangkakan. Telefon di tangan saya terasa sejuk. Saya membuka semula skrin. Mesej yang tidak dihantar itu masih di situ, tidak berubah. Seperti masa yang tidak bergerak di dalamnya, jari saya menyentuh butang hantar. Tetapi berhenti kerana banyak orang percaya ada mesej yang tidak lagi mempunyai tempat untuk sampai, walaupun kita akhirnya berani untuk menghantarnya. Dan dalam diam yang panjang itu, saya berdiri, bukan lagi sebagai seseorang yang cuba memahami berita, tetapi sebagai seseorang yang menurut banyak orang, akhirnya sedar nilai sebenar seseorang itu, bukan pada saat kita bersamanya, tetapi pada saat kita menyedari. Kita tidak lagi mempunyai peluang untuk kembali ke saat itu. Dan saya masih di sini, memegang telefon, dengan satu mesej yang tidak pernah pergi, tetapi juga tidak pernah sampai. Padahal selepas semua itu, perlahan-lahan semuanya menjadi senyap. Bukan kerana dunia berhenti, tetapi kerana sesuatu dalam diri saya tidak lagi bergerak seperti biasa. Saya melangkah keluar dari kawasan itu, orang masih ada, suara masih wujud, langkah kaki masih bersilang, tetapi semuanya terasa jauh, seperti dipisahkan oleh satu lapisan yang saya sendiri tidak nampak. Angin masih bertiup, seperti tadi, tidak berubah. Matahari masih di langit, tidak tergesa-gesa, dan menurut banyak orang, inilah yang paling sukar untuk diterima. Apabila dunia luar tidak ikut berubah bersama apa yang kita rasa di dalam, saya berjalan perlahan, tanpa tujuan yang jelas, hanya mengikut laluan yang ada, dan setiap langkah terasa ringan, tetapi kosong. Seolah-olah saya tidak benar-benar menjejak tanah. Di satu sudut ada suara orang berbual, perlahan, mungkin tentang perkara lain, mungkin tentang perkara yang sama. Saya tidak pasti, kerana kata-kata mereka tidak lagi sampai kepada saya dengan jelas, hanya bunyi tanpa makna. Banyak orang percaya bahawa dalam keadaan seperti ini, telinga masih mendengar, tetapi hati tidak lagi memproses. Dan mungkin itulah yang sedang berlaku. Telefon saya bergetar sekali lagi. Kali ini saya tidak terus melihatnya, hanya membiarkannya di tangan. Getaran itu berhenti, kemudian datang lagi, tetapi saya tidak menjawab, bukan kerana tidak peduli, tetapi kerana saya tidak tahu bagaimana untuk kembali ke dunia yang sedang bergerak itu. Dunia yang memerlukan jawapan,
memerlukan reaksi, sedangkan saya sendiri masih berada di satu ruang yang tidak bernama. Saya duduk seketika di tempat yang tidak terlalu jauh, tidak juga terlalu dekat, hanya cukup untuk melihat orang lalu, ada yang berjalan laju, ada yang berhenti seketika, dan kehidupan. Menurut beberapa sumber yang sering kita dengar, memang tidak pernah berhenti, walaupun sesuatu dalam diri kita berhenti seketika, dan saya mula sadar, bunyi-bunyi di sekeliling itu sebenarnya masih sama seperti sebelum ini, tidak berubah, tetapi cara saya mendengarnya sudah tidak sama. Dulu, setiap suara membawa makna, setiap panggilan ada arah, tetapi sekarang semuanya hanya lalu, tanpa meninggalkan kesan, seperti air yang mengalir, tanpa sempat disentuh. Dan saya duduk di situ, tanpa cuba mengubah apa-apa, hanya membiarkan masa bergerak, perlahan, berat, dan mungkin inilah bahagian yang menurut banyak orang paling sunyi, bukan kerana tiada siapa di sekeliling, tetapi kerana dalam diri sendiri, semuanya menjadi terlalu luas, terlalu kosong. Sehingga setiap bunyi tidak lagi terdengar seperti sebelumnya. Waku, dan entah bagaimana, kaki saya membawa saya ke satu tempat yang penuh dengan pergerakan, bukan terlalu bising, tetapi tidak pernah benar-benar sunyi. Sebuah pusat membeli belah, orang datang dan pergi, langkah kaki bertindih antara satu sama lain. Tanpa perlu saling mengenali, di hadapan saya, sebuah eskalator terus bergerak, tanpa henti, tanpa menunggu sesiapa. Satu demi satu orang melangkah naik, tanpa ragu, tanpa berhenti, dan perlahan-lahan hilang dari pandangan, digantikan oleh orang lain yang melakukan perkara yang sama. Menurut banyak orang, inilah cara dunia bergerak, sentiasa ada yang datang, sentiasa ada yang pergi, tanpa perlu dijelaskan, tanpa perlu diberhentikan. Saya berdiri di situ, tidak terlalu dekat, tidak juga terlalu jauh, hanya cukup untuk melihat setiap langkah itu berlaku. Tangan saya masih memegang telepon, tetapi skrin sudah lama padam. Saya tidak pasti sejak bila, mungkin sejak saya berhenti melihatnya, mungkin sejak saya tidak lagi mencari sesuatu di dalamnya, orang di sekeliling saya terus berjalan. Ada yang tergesa-gesa, ada yang perlahan, tetapi tidak ada yang benar-benar berhenti, tidak ada yang melihat ke belakang. Seolah-olah semua orang sudah tahu arah masing-masing. Dan saya masih di sini, tidak melangkah ke atas, tidak juga berpaling pergi. Hanya memerhati, eskalator itu terus bergerak. Dengan rentak yang sama. Tidak pernah berubah, tidak pernah perlahan. Dan setiap kali seseorang hilang dari hujungnya, saya teringat sesuatu yang tidak sempat saya pegang, sesuatu yang pernah ada, tetapi kini hanya tinggal bayangan yang semakin jauh, dan dalam semua pergerakan itu, saya hanya berdiri, membiarkan masa berjalan tanpa saya, membiarkan langkah-langkah itu berlalu, satu demi satu. Tanpa saya ikut, tanpa saya tahan, seolah-olah ada perkara dalam hidup ini yang tidak pergi dengan bunyi, tidak juga dengan kata-kata, tetapi hilang, perlahan-lahan, di antara pergerakan yang tidak pernah berhenti, dan ruang yang ditinggalkan itu tidak kecil, tidak juga tetap, tetapi terus membesar. Setiap kali eskalator itu membawa seseorang naik, dan bukan hilang, tanpa pernah kembali,